Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Wan Roslina binti Wan Ismail, penyelaras BMMB 1084 Asas Tata Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini saya Nur Ain binti Mansyur dan rakan sekumpulan saya, Emilia Christina binti Azwan, akan membentangkan tugasan 2 projek digital Asas Tata Bahasa Melayu berkaitan menganalisis huruf besar, huruf kecil dan kesalahan ayat. Kumpulan kami telah menganalisis 3 kerja khusus daripada kumpulan lain. Baik, kita bergerak kepada kita bergerak kepada analisis yang pertama. Pada kotak yang pertama terdapat kesalahan ayat iaitu mengetahui pembetulan. Oleh hal yang demikian, jika kita ingin mengetahui asal-usul bahasa Melayu, maka kita perlulah mempelajari asal-usul bangsa Melayu. Kotak yang kedua terdapat kesalahan ejaan dan kesalahan ayat, iaitu Sriwijaya dan sepanjang pembetulan. Dalam bahasa Melayu kuno telah wujud sepanjang 3 zaman, iaitu zaman Hindu sebelum kerajaan Sriwijaya, semasa kerajaan Sriwijaya dan semasa zaman kerajaan Majapahit. Seterusnya, pada kotak yang pertama terdapat kesalahan ejaan dan kesalahan ayat, iaitu berlayar dan ke. Pembetulan, pada abad pertama, pedagang-pedagang dari India telah mula berlayar dari arah timur menuju ke negara China, manakala pedagang dari China berlayar ke barat untuk menuju ke India. Kotak yang kedua, terdapat kesalahan ayat iaitu mengakibatkan. Pembetulan, kedatangan para pedagang dan penyebar agama ke Kepulauan Melayu telah menggunakan bahasa Melayu purba yang dikenali sebagai bahasa Melayu kuno. Seterusnya, pada kotak pertama, terdapat kesalahan ayat iaitu pertumbuhan. Pembetulan, sejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kelahiran Kerajaan Melayu di Jambi, iaitu Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di daerah yang kini dikenali sebagai Palembang di Sumatera. Kotak yang kedua, terdapat kesalahan ejaan iaitu perdagangan. Pembetulan, sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya telah menguasai sebahagian besar Kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penalukan. Kotak yang ketiga pula terdapat kesalahan kata iaitu singgah. Pembetulan, hal ini diketahui daripada catatan yang dibuat oleh para pedagang dan pengembara Cina yang kerap berlabuh di Kepulauan Melayu, malah ada juga yang tinggal di kawasan Kepulauan Melayu iaitu Aisting dan Wuhing. Berlabuh lebih sesuai digunakan untuk kapal-kapal dan perahu. Seterusnya, pada kotak yang pertama terdapat kesalahan ayat dan kesalahan ejaan Pembetulan, iaitu semasa kerajaan ini dan buat. Pembetulan, semasa pemerintahan kerajaan ini terdapat beberapa buah prasasti atau batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Kotak yang kedua terdapat kesalahan ejaan iaitu Pallava. Pembetulan, batu bersurat ini menggunakan tulisan huruf Pallava iaitu sejenis tulisan purba dari India Selatan. Pallava ejaan Pallava yang betul ialah mempunyai 2 L. Seterusnya, pada kotak yang pertama terdapat kesalahan ayat iaitu ia tidak terpengaruh dengan. Pembetulan, susunan ayat bahasa Melayu kuno tetap bersifat Melayu dan tidak mudah dipengaruhi oleh susunan ayat bahasa Sanskrit. Kotak yang kedua terdapat kesalahan ejaan iaitu Pallava. Pembetulan, tulisan yang digunakan merupakan tulisan yang berasal dari India iaitu Devanagari dan Pallava. Kotak yang ketiga, terdapat kesalahan huruf besar iaitu Arab.
Pembetulan, selain itu, bahasa Melayu kuno juga tidak mempunyai pengaruh Arab dari segi kosakata maupun tulisan. Arab merupakan kata nama khas. Jadi memerlukan huruf besar di awal perkataan. Seterusnya, pada kotak pertama terdapat kesalahan kata iaitu menjadikan. Pembetulan, Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya dan membina Kediri sebagai pusat pemerintahannya. Pada kotak kedua terdapat kesalahan huruf besar iaitu kepulauan. Pembetulan, cerita-cerita Panji ini tersebar luas ke seluruh kepulauan Melayu hingga ke Siam dan Kampuchia. Kepulauan mesti huruf besar kerana merupakan kata nama khas. Slide yang seterusnya, pada kotak pertama terdapat kesalahan ejaan iaitu masyarakat dan Palava. Pembetulan, di samping itu kedatangan Islam bukan sahaja membawa perubahan dari aspek tauhid dan akidah, malah sistem tulisan masyarakat Melayu turut bertukar dari tulisan Palava kepada tulisan Jawi. Kotak yang kedua terdapat kesalahan kata. Terdapat kesalahan ayat iaitu dengan dan juga dan. Pembetulan, batu bersurat Pagaruyung Minangkabau 1356 Masihi iaitu batu bersurat pertama yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu serta pengaruh Islam yang telah ditemui di Pagaruyung. Seterusnya, pada kotak yang pertama terdapat kesalahan kata iaitu berbahasa. Pembetulan, batu bersurat Kuala Berang Terengganu 1303 hingga 1397 Masihi merupakan bukti terawal yang menggunakan skrip Arab untuk mengeja teks bahasa Melayu. Bahasa tu tidak memerlukan imbuhan. Baik, kotak yang kedua terdapat kesalahan ayat iaitu dan. Pembetulan, batu ini telah ditemui di Sungai Teresat, Kuala Berang Terengganu yang ditulis dalam tulisan huruf Jawi. Slide yang seterusnya, pada kotak yang pertama terdapat kesalahan ayat iaitu dan dijadikan. Pembetulan, bahasa Melayu klasik mencapai kegemilangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan zaman Kerajaan Johor Riau Nota. Kemudian, mereka telah menggunakan bahasa baku dalam pemerintahan negara dari abad ke-14 hingga ke-19 yang berpusat di istana dan ketika berhubung dengan dunia luar. Kotak yang kedua terdapat kesalahan ayat iaitu dan. Pembetulan, sebelum kedatangan Islam, bahasa Melayu tidak mempunyai sistem tulisan yang lengkap. Tetapi, setelah kedatangan Islam, sistem tulisan Jawi menjadi sistem tulisan rasmi di Kepulauan Melayu. Slide yang seterusnya, pada kotak yang pertama, terdapat kesalahan ayat iaitu saya dapat merumuskan. Pembetulan, secara keseluruhannya dapat saya rumuskan bahawa bahasa Melayu mengalami perubahan dalam 3 peringkat iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Pada kotak yang kedua, terdapat kesalahan ayat iaitu dalam aspek. Pembetulan, seterusnya, bahasa Melayu klasik wujud selepas kedatangan Islam dan bahasa Arab juga telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu klasik dari segi ejaan, penulisan, gaya bahasa dan lain-lain. Baiklah, kita bergerak pula kepada analisis yang kedua. Pada kotak yang pertama terdapat kesalahan ayat dan kesalahan huruf besar iaitu dahulu kala dan alam. Pembetulan, penghijrahan orang dahulu kala ke alam Melayu dipercayai berlaku antara 100,000 hingga 160,000 tahun dahulu. Dahulu kala mesti dirapatkan dan huruf depan alam mesti besar kerana merupakan kata nama khas. Kotak yang kedua pula terdapat kesalahan huruf besar iaitu barat. Pembetulan, golongan ini dikatakan sebagai nenek moyang kepada suku-suku di wilayah Nusantara Barat. Kotak yang ketiga
terdapat kesalahan ayat iaitu walau bagaimanapun. Pembetulan, walau bagaimanapun, bahasa yang dituturkan oleh masyarakat tempatan sebelum kedatangan pedagang India ke Kepulauan Melayu ialah Melayu Purba. Walau bagaimanapun mesti dirapatkan. Seterusnya, dalam kotak yang pertama terdapat kesalahan ayat iaitu banyak bahasa berkembang. Pembetulan, seterusnya berlaku perkembangan bahasa di setiap daerah kerana masyarakat Austronesia meliputi kawasan Kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik. Kotak yang kedua pula terdapat kesalahan ayat dalam hal itu. Pembetulan, dalam pada itu, bahasa Melayu dapat dikelaskan ke dalam cabang Nusantara dalam keluarga Austronesia yang mengandungi jumlah bahasa yang paling banyak iaitu 200 hingga 300 bahasa. Dalam pada itu lebih sesuai digunakan untuk menyatakan pendapat yang berbeza. Seterusnya, pada kotak pertama terdapat kesalahan ayat iaitu lama kelamaan dan persinggahan. Pembetulan, maka lama kelamaan Pelabuhan Kepulauan Melayu telah menjadi tempat pelabuhan bagi pedagang India dan pedagang Tiongkok. Lama kelamaan mesti ada sempang dan pelabuhan. Lebih sesuai digunakan untuk kapal-kapal dan perahu. Seterusnya, pada kotak yang kedua terdapat kesalahan ejaan iaitu struktur. Pembetulan, akhir sekali, sistem dan struktur kata bahasa ini lebih mudah berbanding bahasa Jawa. Seterusnya, pada kotak yang pertama terdapat kesalahan huruf besar iaitu alam. Pembetulan, pada zaman ini beberapa buah kerajaan Hindu dan Buddha telah memerintah kawasan alam Melayu. Alam, huruf depan mesti huruf besar kerana merupakan kata nama khas. Pada kotak yang kedua terdapat kesalahan huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar dharma dan huruf kecil ketika. Pembetulan, oleh itu pedagang telah menyebarkan agama dharma ketika berlayar ke Nusantara. Seterusnya, pada kotak yang pertama terdapat kesalahan ayat iaitu terdapat kesalahan ejaan dan ayat iaitu mengaduki dan ianya. Pembetulan, hal ini demikian kerana bahasa Sanskrit mengandungi hierarki yang tinggi dan ia juga merupakan bahasa bangsawan serta kebanyakan masyarakat Melayu pada ketika itu adalah beragama Hindu. Ia dan ianya tidak boleh dicantum kerana merupakan kata ganti nama yang ketiga. Jadi, gunakan ia sahaja. Baik, kotak yang seterusnya, pada kotak yang kedua terdapat kesalahan huruf besar iaitu selatan. Pembetulan, tulisan Pallava yang berasal dari selatan India telah ditulis pada pelbagai batu bersurat seperti batu bersurat kedudukan bukit di Palembang yang bertarikh 605 tahun Saka bersamaan dengan 683 Masihi. Seterusnya, pada kotak pertama terdapat kesalahan ejaan iaitu kebanyakannya. Pembetulan, tulisan rencong kebanyakannya ditulis di atas kulit kayu, daun lontar, kepingan logam dan batu bersurat. Pada kotak yang kedua terdapat kesalahan huruf besar iaitu pegon. Pembetulan, huruf pegon ialah huruf Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Pegon berasal dari bahasa Jawa yang bermaksud menyimpang. Slide seterusnya, pada kotak yang pertama terdapat kesalahan kata iaitu hapus. Pembetulan, huruf kawi berasal dari huruf wangki yang dibawa oleh orang India dari Coromandel. Tetapi huruf ini telah dihapus pada tahun 1400 sebelum Masihi. Pada kotak yang kedua terdapat kesalahan ayat iaitu ia juga banyak menggunakan kosakata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang
Frasa dan ayat pengaruh Arab merujuk daripada terjemahan harfiah daripada teks bahasa Arab. Pembetulan. Di samping itu, penggunaan banyak kosakata Arab dalam pelbagai bidang seperti frasa dan ayat pengaruh Arab telah wujud daripada terjemahan harfiah, iaitu teks bahasa Arab, serta unsur falsafah Islam hadir dalam tulisan Melayu, seperti dalam tasawuf. Seterusnya, pada kotak pertama terdapat kesalahan huruf besar iaitu kepulauan. Pembetulan, Islam mula bertapak di Kepulauan Melayu melalui Sumatera pada abad ke-11 apabila pemerintah kerajaan Pasai memeluk Islam. Kepulauan mesti huruf besar kerana merupakan kata nama khas. Pada kotak yang kedua terdapat kesalahan ayat iaitu sementara itu. Pembetulan, justeru itu perkahwinan, pengaruh pedagang tempatan dan penaklukan oleh kerajaan Islam di Kepulauan Melayu menyebabkan proses penyebaran Islam berlaku. Pada kotak ketiga, terdapat kesalahan ayat iaitu tiada mempunyai penanda wacana. Jadi pembetulan, oleh itu Kesultanan Jambi, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Nanning dan Kesultanan Brunei adalah antara kerajaan yang wujud pada zaman itu. Seterusnya, pada kotak yang pertama, terdapat kesalahan ayat iaitu pada. Pembetulan. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa bahasa Melayu kuno bermula dari abad ke-7 hingga abad ke-14. Pada kotak yang kedua, terdapat kesalahan ayat iaitu pelbagai. Pembetulan. Oleh demikian, zaman bahasa Melayu semakin maju selari dengan perubahan pengaruh yang berlaku di Kepulauan Melayu. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya Nur Ain binti Mansyur, dan seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kepada analisis yang ketiga. Dalam petak pertama, kesalahan ayat seperti yang kita tahu, orang-orang Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penutur untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kesalahan ayat di sini terjadi bila penulis menggunakan frasa bahasa penutur. Baiklah, sepatutnya pembetulan, seperti yang kita tahu, orang-orang Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kesalahan yang kedua, bahasa Melayu boleh dikatakan bahasa yang hidup kerana sentiasa digunakan untuk bertutur oleh sesuatu bangsa iaitu bangsa Melayu. Pembetulan, bahasa Melayu boleh dikatakan sebagai bahasa yang hidup kerana sentiasa digunakan untuk bertutur oleh sesuatu bangsa iaitu bangsa Melayu. Ayat yang pertama tadi, penulis tak menggunakan perkataan sebagai. Jadi kita tak nampak contohnya dengan jelas. Yang ketiga, begitu juga dengan bahasa yang bermigrasi akan terus hidup di tempat baharu jika ada sekumpulan manusia yang menuturkan. Baik, ayat ini salah sebab penulis gunakan perkataan menuturkan. Jadi menuturkan apa? Jadi pembetulan dia, begitu juga dengan bahasa yang bermigrasi akan terus hidup di tempat baharu jika ada sekumpulan manusia yang menuturkannya. Nya bagi perkataan menutur tu merujuk kepada bahasa yang kita sebut tadi, iaitu bahasa yang bermigrasi. Slide yang seterusnya, menurut statistik dunia, penggunaan bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta orang dan mendapat tempat keempat dari segi jumlah penutur teramai bagi bahasa-bahasa terpenting di dunia. Dalam ayat ni ada dua perkataan yang salah. Pertama, penggunaan. Penggunaan bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta orang. Jadi orang, kita tak mentafsirkan orang sebagai penggunaan tetapi pengguna. Yang kedua, kesalahan kedua ialah dari segi.
Dari merujuk kepada tempat. Jadi dekat sini dari segi bukan tempat. Jadi pembetulan dia, menurut statistik dunia, pengguna bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta orang dan mendapat tempat keempat daripada segi jumlah penutur teramai bagi bahasa-bahasa terpenting di dunia. Okay, yang seterusnya, kerana perkembangan bahasa Melayu sejak awal ditemukan hingga kini, ahli-ahli bahasa telah membahagikan kepada 3 tahap, iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Dekat sini, apa yang salah? Perkataan pertama. Jadi pembetulan dia, kerana bahasa Melayu berkembang pesat sejak zaman awal ditemukan sehingga kini, ahli-ahli bahasa telah membahagikan zaman perkembangan bahasa Melayu kepada 3 tahap, iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Baiklah, yang ketiga, ada satu kesalahan dalam ayat ni. Ayat yang asal antara 100,000 hingga 160,000 tahun dahulu telah berlakunya penghijrahan manusia purba ke alam Melayu, dan pada abad ke-20 sebelum Masihi atau 2000 tahun sebelum Masihi, gelombang pergerakan manusia di Kepulauan Melayu telah berlaku secara besar-besaran yang berpunca dari suku bangsa Austronesia, iaitu dari Yunan. Kesalahan pada ayat ini ialah kesalahan yang sama kita dapat tengok daripada slide sebelum, iaitu penggunaan perkataan dari. Dari merujuk kepada tempat. Jadi dekat sini, dari ni nak merujuk kepada suku. Suku ni bukannya kata tempat. Jadi pembetulan dia, antara 100,000 hingga 160,000 tahun dahulu telah berlakunya penghijrahan manusia purba ke alam Melayu, dan pada abad ke-20 sebelum Masihi atau 2000 tahun sebelum Masihi, gelombang pergerakan manusia di Kepulauan Melayu telah berlaku secara besar-besaran yang berpunca daripada suku bangsa Austronesia, iaitu dari Yunan. Baiklah, slide yang seterusnya. Masyarakat setempat di situ telah menggunakan bahasa Melayu purba sebelum kedatangan pedagang India ke Kepulauan Melayu. Dekat sini kita dapat nampak dia punya kesalahan pada perkataan di situ. Di situ, di dengan situ, sepatutnya dua perkataan ni ditulis secara jarak. Imbuhan di hanya dirapatkan dengan kata kerja, contohnya dimasak, digunakan, dibeli. Jadi dekat sini di ni nak gabung dengan perkataan situ, iaitu kata arah. Jadi di dengan situ perlu jarakkan. Contohnya masyarakat setempat di situ telah menggunakan bahasa Melayu purba sebelum kedatangan pedagang India ke Kepulauan Melayu. Baiklah, untuk ayat yang kedua, seterusnya ialah bahasa Melayu kuno tidak mementingkan perbezaan status dan taraf penggunaannya dan sistem dan struktur bahasa yang lebih mudah. Jadi dekat sini ayat dia macam tak kena sebab terlalu banyak kata hubung dan. Jadi kita boleh pecahkan ayat ni sebenarnya kepada dua. Jadi macam pembetulan dia, kita dapat tengok seterusnya ialah bahasa Melayu kuno tidak mementingkan perbezaan status dan taraf penggunaannya. Akhir sekali, sistem dan struktur bahasa yang lebih mudah. Jadi ayat dia nampak lebih tersusun. Slide yang seterusnya adalah ada dua kesalahan pada petikan ni. Okey, pertama kesalahan, pada zaman ini beberapa buah kerajaan Hindu dan Buddha telah memerintah kawasan alam Melayu, dan pedagang-pedagang India yang berlayar ke Nusantara telah menyebarkan agama Dharma. Dharma ni nama agama. Jadi dekat sini penulis menggunakan huruf D tu ialah huruf kecil. Sepatutnya penulis perlu menggunakan huruf besar. Okey, yang kedua, pengaruh Hindu tidak dapat bertahan selepas abad ke-13 dan menyebabkan agama Islam mampu mengambil tempat dan memasuki Kepulauan Melayu melalui Sumatera. Jadi penggunaan perkataan dan dekat sini macam tak sesuai sebab nampak ayat kita nampak pelik. Jadi kita akan tukarkan dan dengan seterusnya supaya nampak ayat ni lebih berstruktur. Jadi pembetulan dia akan jadi pengaruh Hindu tidak dapat bertahan selepas abad yang ke-13 dan menyebabkan agama Islam mampu mengambil tempat seterusnya memasuki Kepulauan Melayu melalui Sumatera.
Baiklah, petikan yang seterusnya ada satu kesalahan ayat dekat sini. Pada zaman orang India yang beragama Hindu menguasai kawasan ini, bahasa Melayu kuno tidak dipengaruhi dengan pengaruh Parsi atau Arab. Jadi penggunaan perkataan dengan dekat sini tak sesuai sebab kita nak nampakkan dia dipengaruhi oleh. Kita akan gunakan perkataan oleh, dipengaruhi oleh apa. Jadi pembetulan dia, pada zaman orang India yang beragama Hindu menguasai kawasan ini, bahasa Melayu kuno tidak dipengaruhi oleh pengaruh Parsi atau Arab. Baiklah, slide yang seterusnya. Perkataan yang ayatnya salah. Contoh candi-candi di Lembah Bujang, Muara Takus, Pagar Ruyung di Sumatera serta Borobudur dan Prambanan. Jadi ayat ni kita tak nampak contoh candi-candi di Lembah Bujang, Muara Takus, Pagar Ruyung. Jadi kita tak tahu dia nak cakap pasal contoh candi, nama candi ke apa. Jadi ayat yang betul dia, kita boleh tengok pembetulan. Antara contoh candi-candi tersebut dapat dilihat di Lembah Bujang, Muara Takus, Ruyung di Sumatera, Borobudur dan Prambanan. Jadi ayat yang kita tukar ni nampaklah lebih tersusun. Nampaklah kita nak bagi tahu candi-candi tu ada dekat kawasan mana. Baiklah, slide yang seterusnya. Kesalahan ayat. Antara faktor utama penyebaran pengaruh bahasa Jawa ke bahasa Melayu ialah penyebaran cerita-cerita Panji di alam Melayu dan keinginan masyarakat untuk bersosialisasi dengan negara luar. Jadi perkataan yang salah dekat sini ialah penggunaan ke. Pengaruh bahasa Jawa ke bahasa Melayu. Kita lebih sesuai untuk tukar ke jadi kepada. Jadi pembetulan dia, antara faktor utama penyebaran pengaruh bahasa Jawa kepada bahasa Melayu ialah penyebaran cerita-cerita Panji di alam Melayu dan keinginan masyarakat untuk bersosialisasi dengan negara luar. Ayat yang kedua yang mengandungi kesalahan pada petikan ini, bahasa Jawa merupakan bahasa pertuturan suku bangsa Jawa terutama di bahagian Benteng, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur di Indonesia. Jadi dekat sini perkataan yang salah ialah bahagian. Dekat sini ejaan dia tak betul. Ejaan bahagian sepatutnya B-A-B H-A-H G-I-G-A-N-N. Jadi bahagian. Jadi untuk pembetulannya, kita betulkan ejaan bahagian tadi. Kita sampai ke slide yang terakhir. Jadi ada satu kesalahan penggunaan huruf besar di petikan yang akhir ni. Jadi hampir keseluruhan penduduk Kepulauan Melayu memeluk agama Islam kecuali di Pulau Bali, Filipina dan beberapa buah kawasan di Borneo, Sulawesi dan Jawa Barat pada lewat abad ke-15. Jadi dekat sini kesalahan dia adalah perkataan kawasan di Borneo. Kawasan ialah kata nama am, dia tak merujuk kepada kata nama khas. Dia tak cakap kawasan. Kawasan tu kata nama am. Jadi dia perlu menggunakan huruf kecil sepatutnya. Baiklah, itu saja daripada kami berdua. Kami telah menganalisis tiga kerja khusus daripada rakan-rakan kami. Baiklah, sekian, terima kasih.